Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat ilahi dengan izin dan ketentuannya. Sekali lagi kita bertemu, berkesempatan bersama-sama menerusi siaran halakah yang mana pada malam ini kita bersiaran secara langsung dari Studio C Seri Pentas. InsyaAllah saudara, menerusi perbincangan malam ini, tajuk yang akan kita sama-sama bahaskan adalah tajuk yang begitu dekat dengan hati kita. Satu amalan yang sering kita lakukan tetapi jarang yang cuba untuk nak mengungkai rahsia dan kehebatan amalan tersebut. Amalan yang akan kita bincangkan pada malam ini insya-Allah iaitulah sebuah amalan yang dipanggil sebagai doa. Saudara, dalam satu hadis qudsi ada menyebutkan dalam mencipta bumi ini pada asalnya dulu bergoncang dan bergoyang kerana tidak ada yang memegang bumi ini. Lalu para malaikat runsing mengadu kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana kita nak stabilkan bumi ini supaya dia tidak bergoncang?" Lalu ketika itu Allah perintahkan supaya diciptakan gunung ganang supaya menjadi paku yang boleh memegang bumi ini. Setelah diciptakan gunung ganang, bumi tersebut ketika itu tidak lagi bergegar dan bergoncang. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, adakah yang lebih kuat daripada gunung ini?" Maka Allah Ta'ala menjawab, ada yang lebih kuat daripada gunung ini adalah api. Malaikat bertanya lagi, apakah ada yang lebih kuat lagi daripada api? Maka Allah Ta'ala menjawab, yang lebih kuat dari api adalah air, kerana air boleh memadamkan api. Malaikat bertanya lagi, apakah yang lebih kuat lagi daripada air? Dijawab oleh Allah, yang lebih kuat daripada air adalah angin, kerana angin boleh menentukan perjalanan air mengikut arus yang ditentukan oleh angin tersebut. Malaikat bertanya lagi, adakah yang lebih gagah dan kuat daripada angin? Maka kata Allah, ada yang lebih kuat dari angin. Itulah hembusan nafas orang yang memanjatkan doa kepadaku, kerana doa itu boleh mengubah takdir yang telah aku tentukan kepada orang tersebut. Begitu hebatnya doa yang kita amalkan setiap hari boleh mengubah takdir yang telah Allah takdirkan 500,000 tahun sebelum penciptaan bumi lagi. Justru itu pada malam ini halakah akan membincangkan tajuk yang begitu mudah tetapi rupa-rupanya sangat penting dalam kehidupan kita. Seperti biasa halakah, saya tidak bersendirian, teratak kita dikunjungi lagi pada malam ini oleh para ilmuwan, para ulama, dan istimewa pada malam ini kita telah didatangi oleh seorang tetamu yang alhamdulillah dapat hadir ke teratak kita pada malam-malam sebegini membincangkan tajuk doa. Saya perkenalkan tetamu kita pada malam ini, seorang pendakwah yang prolifik di tanah air kita, sering berlang-lang buana di persada dakwah sama ada secara maya ataupun secara hakiki. Ini adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Kazim Ilyas, iaitu seorang pendakwah dan juga pengetua di Pusat Pendidikan Al-Barakah Ipoh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi datang begitu jauh sekali bersama-sama dengan kami untuk membincangkan tajuk doa pada malam ini. Baik saudara, kita akan mulakan perbincangan dengan tetamu kita, Ustaz Kazim pada malam ini. Ustaz, kalau kita lihat pasal doa ni saya kira makruf, manusia, orang Islam semua maklum. Cuma ada kita terjumpa hadis-hadis tertentu yang menyebut doa ini mukhul ibadah, itu otak ibadah. Jarang dibahaskan secara umum tentang apa sebab sampai disebut doa itu otak pada ibadah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Hadis riwayat Imam Bukhari tentang Nabi SAW mengatakan bahawa doa muhul ibadah. Doa itu merupakan otak ibadat. Jadi bila kita sebut otak tu apa benda? Bila di badan kita ni bila sebut otak, apa maknanya? Otak adalah intipati. Otak adalah benda yang paling penting. Otak adalah benda yang paling teratas sekali. Jadi apabila disebutkan tentang otak, doa merupakan otak kepada ibadah. Maka kita lihat di situ Nabi SAW meletakkan bahawa kepentingan berdoa adalah kepentingan yang teratas sekali. Ya, sebab seseorang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan terputus pengharapan kepada Allah. Seseorang yang yakin kepada Allah, dia mesti ada pertalian dia dengan pencipta dia. Kita adalah makhluk, kita mesti ada pertalian yang rapat dengan pencipta kita. Pertalian itu ialah dia minta.
Misalnya seorang anak dengan seorang ibu. Dia mesti rapat berbanding dengan ayah dia. Segala permintaan dia minta melalui ibu. Dia tak boleh minta dengan ayah dia. Sebab hubungannya rapat itu. Jadi apabila kita mempunyai otak ibadah, doa, apa benda pun yang kita minta, apa benda pun yang kita buat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami semuanya menyembah. Kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan ya Allah. Jadi maknanya ada kaitan. Kenapa Allah sebut kami sembah dan kami minta tolong? Maknanya pengabdian diri kita kepada Allah dan keyakinan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang banyak berlaku sekarang ini ialah sembah Allah. Ya, sujud pada Allah, tapi bila ada masalah minta pada lain. Yakin pada benda lain. Kadang-kadang minta pada pawang, kadang minta pada bomo. Dah bertukar ayat dah, iyyaka na'budu wa bomo nasta'in. Jadi ini tidak lagi menjadi sebagai muhul ibadah. Jadi ibadah di sini maksudnya doa yang dikatakan sebagai benda yang paling penting, inti dia. Kita mengharap. Sebab itu dalam Quran sebut khaufa wa tama'a. Khaufa maknanya kita takut. Yang keduanya wa tama'a. Dalam ibadat kita tu mesti ada perasaan itu. Takut ibadat ditolak. Takut ibadat tak diterima. Maka datanglah pengharapan, ya Allah, terimalah ibadat kami ya Allah. Itulah maksud muhul ibadah itu. Wallahualam. Begitu cantik sekali, jazakallah Ustaz. Begitulah saudara sekalian, kita dapat melihat bagaimana kaitan apabila Nabi SAW memberikan suatu gambaran, doa merupakan suatu yang tertinggi sekali dan menjadi amalan bagi setiap orang. Memang benar para ulama juga mengatakan tidak ada manusia di dalam dunia ini yang tidak berdoa, hatta orang yang merompak sekalipun berdoa. Ya Allah, janganlah tuan rumah balik malam ni. Ya Allah, janganlah tuan kereta ni sedar aku mencuri kereta dia. Semua orang berdoa, sama ada doa itu baik atau tidak, itu terpulang kepada masing-masing. Cuma Ustaz, kadang-kadang kita melihat, ada kita mendengar dalam ceramah tazkirah, doa ini dia ada waktu yang baik, tempat yang baik, macam-macam lah. Tapi dalam konteks Palestin, kita semasa lah sekarang. Kadang-kadang kita terfikir secara common sense begitu sajalah. Kita dah doa macam-macam. Imam Sudais di Mekah doa, di Madinah pun berdoa macam-macam lah. Kita panjat, ya Allah selamatkan, selamatkan, selamatkan. Tetapi masih juga tidak selesai masalah Palestin Israel ni. Cara logiknya, kenapa keadaan ni berlaku? Jadi itu soalan yang banyak orang tanya. Ramai tanya. Bila baru-baru ni Israel menyerang Gaza dalam 8 hari serangan mereka, seluruh dunia buat sembahyang hajat. Ya, masjid kita pun buat sembahyang hajat, kunut nazilah semua. Tapi saya rasa peperangan ataupun serangan mereka tidak akan berhenti setakat itu. Akan terus berjalan. Adakah doa kita tidak mustajab? Jadi ini yang sedikit masalah. Yang doanya bukannya main-main. Tok Syekh belaka kan. Tok Guru belaka, ada Tok Guru pun ada juga yang doa pun. Tapi tak sampai. Jadi di sini kita lihat. Katalah Ustaz ya, saya minta pada Ustaz, saya bagi RM10 pada Ustaz. Kamu sampaikan pada Ustaz, sampaikan pada orang di sana tu RM10 ni yang pakai baju warna putih tu. Baik. Jadi Ustaz pun bawa RM10, tak jumpa orang yang pakai baju warna putih. Baik. Yang jumpanya baju warna hitam. Takkan Ustaz nak bagi duit tu pada orang yang baju warna hitam? Pesanannya pada warna putih. Maknanya sebab tak ikut. Jadi maksudnya saya pada kita semua di sini berdoa. Kita di sini berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah rakyat Palestin. Peliharalah orang Islam di sana ya Allah. Peliharalah budak-budak di sana ya Allah. Doa tu nak menuju ke siapa? Masalahnya ialah kadang-kadang orang di sana itu bertelagah sesama mereka. Baik. Apabila wujud 2-3 puak, apabila wujud sesama umat Islam bertelagah, bagaimana Tuhan nak menyampaikan makbul doa itu? Nak sampai di mana? Nak letak di mana? Tidak ada kesatuan hati. Diserang oleh puak Israel, tetapi di dalam negara kamu ada 3 puak sendiri yang berperang sesama kamu. Di mana letaknya ini? Sebab itu Allah menyuruh kita mempunyai kesatuan hati. Bila ada kesatuan hati, doanya akan tercapai. Begitu juga dalam masyarakat kita. Kalau kita tidak mempunyai kesatuan hati, kita berdoa, kamu doa lain, aku doa lain, aku doa lain. Kamu sendiri tidak bersatu, macam mana Tuhan nak sampaikan? Cuba kita minta pada ketua kampung cukuplah. Ketua kampung je. Datuk ni, Tok kami ni kampung kami, parit kami itu sumbat. Minta tolong macam mana nak buat. Yang ini minta, yang ni minta, yang ni tak setuju. Macam mana Tok Ketua nak luruskan masalah parit itu sumbat. Jadi di sini kita lihat sebenarnya doa kita di Palestin itu sebenarnya lebih mengajak kepada kita umat Islam bersatu. Umat Islam bersatu, satu. Yang keduanya,
Allah Ta'ala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kamu memohon kepada Allah dengan jalan pertolongan kamu dengan jalan sabar, dengan jalan solat. Jadi sebenarnya mungkin ada hikmah di sini. Allah menyuruh mereka sabar. Sebenarnya Allah nak bagikan sesuatu ujian itu, Allah nak naikkan satu-satu diberinya ujian. Ujian itu kadang-kadang Allah suruh sabar. Allah nak bagi kepada kita syurga, Allah suruh sabar, semayang. Allah nak bagi kita kepada kita syurga, Allah kata sabar menghadapi puasa, sabar mengerjakan haji, sabar menutup aurat, sabar itulah. Kadang-kadang kesabaran itu tidak ada. Kesabaran itu tidak ada. Yang keduanya ialah solat. Solat. Sekarang apabila Israel menghentikan serangan, saya tak dengar lagi ada orang masjid yang buat solat hajat. Adakah dengan 2 solat hajat selepas sembahyang Jumaat itu boleh menyelesaikan masalah? Allah kata semayang. Maknanya sentiasa solat, sentiasa solat. Jadi kita bukan setakat apabila mereka diserang, baru kita solat. Kemudian bila dah tak ada Israel pun relax, menung, ya, kita pun tak solat. Tak, teruskan solat. Sebab Tuhan nak melihat kita solat. Di sini letaknya ayat itu. Allah Ta'ala kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah dengan jalan sabar, dengan jalan solat. Di sini sabar, yang kedua solat. Kadang-kadang solat kita hanya cepat dia orang diserang solat. Habis dia serang, okey, relax, tak ada dah. Ini tak kena. Wallahualam. Jazakallah. Jadi dapatlah menjawab beberapa persoalan yang juga ditanyakan oleh masyarakat. Kenapa kita dah semayang di Mekah, semayang hajat di Madinah, tapi masih lagi tak selesai. Dia banyak lagi. Dia kadang Ustaz ada masyarakat tanya, kenapa kalau pemain bola sepak, katalah contoh Malaysia lawan Indonesia, main Indonesia doa supaya menang. Pemain Malaysia pun berdoa, tapi menang Malaysia. Apa sebab Tuhan tak tolong yang Indonesia? Dia macam-macamlah persoalan daripada masyarakat. Semuanya kita akan jawab untuk pertemuan yang berikutnya, kerana saya fikir kita akan beristighfar dulu seketika. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saudara kerana masih lagi sudi dan setia bersama kami hingga ke saat ini, menjadikan kami di halaqah ini tak tengok rugi. Terima kasih. Kita membincangkan malam ini satu tajuk yang sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu tajuk doa, bersama-sama dengan tetamu kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Kazim Ilyas, Pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah Ipoh, seorang pendakwah yang begitu sinonim sekali dengan persada dakwah di tanah air kita ini. Baik Ustaz, kita sambung kembali membincangkan tajuk yang ringan tetapi sangat signifikan. Kadang kita lihat di sekeliling kita, ada orang siang malam hidupnya berdoa, pergi masjid, tak tinggal surau, asal azan dialah orang pertama pergi masjid, surau. Tapi kehidupannya anak-anak tak adalah berjaya sangat. Ada orang masjid tak pernah pergi, hidup ialah berlaru kulu kilim menanam begitu saja, tapi niaga maju senang, anak pergi luar negara. Kadang orang jadi kawan banyak berdoa tak dapat juga, orang lain laru pun dapat. Macam mana kita nak betulkan benda ini? Jadi Rasulullah kata doa ni ada 3. Baik. Bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 benda. Yang pertamanya Allah makbulkan. Yang keduanya Allah Taala tangguhkan. Yang ketiganya Allah Ta'ala simpan. 3 benda ni. Sebab tu bila kita berdoa, kita jangan minta suruh. Siapa kita? Apa makna doa? Doa maknanya orang bawah minta pada yang di atas. Yang di bawah minta yang di atas. Itu makna doa. Kalau kita minta, ya Allah, ya Tuhan, aku bagilah anak aku lulus dapat 5A, ya Allah. Itu arahan. Siapa Tuhan ni? Ini maknanya dah tak sampai pada satu tahap yang kita ni hamba. Sebab itu yang dikatakan tadi, na'budu, iyyaka na'budu. Kami sembah Allah. Bila sembah, kena sedar diri siapa kita. Ini kita bukan mengarahkan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, aku bagi aku kaya. Kamu siapa? Relax bro. Tengok keadaan dulu. Jadi kita minta kepada Allah. Sebab itu nombor 1, doa itu dimakbulkan, dimustajabkan. Dan doa ini dimustajabkan Allah bagi pada siapa pun. Orang baik ke, orang tak baik ke, orang kaki masjid ke, kaki judi ke, dia berdoa kalau Allah bagi, Allah bagi. Bukan maknanya orang yang kaki judi berdoa tu bila Allah bagi, Allah sayang pada dia. Baik. Malaikat bawa naik doanya, ya Allah, dia ni berdoa pada kau, ya Allah, nak bagi ke tidak? Allah kata bagi, aku tak larat dengar. Aku tak suka dengar, sebab tu dia bagi cepat. Bukan maknanya orang yang jahat bila berdoa tu Allah sayang ke dia, tengok dia tak sembahyang. Elok doanya dapat kaya dia. Kita pun jangan sembahyang, jangan. Macam ustaz lah jumpa saya, ustaz minta tolong ustaz 20 sen ustaz. Saya punya pandang pergi jauh-jauh. Itu maksud dia. Bukan maknanya Allah sayang pada dia, bukan.
Yang kita ni pula, bukan kita ni dah lah baik, rajin semayang, berdoa tak pernah dapat. Berdoa tak pernah dapat. Berdoa tak pernah. Allah ni benci aku ke? Tidak. Allah suka dengar. Allah suka dengar suara kita. Allah suka dengar suara. Dengar lagi, aku nak dengar. Minta lagi, aku nak dengar. Sebab tu kadang-kadang dilambatkan. Sebab kalau dah bagi, dah tak doa lah. Jadi hikmahnya di situ. Yang keduanya, Allah tak bagi. Allah tak bagi tu mungkin Allah tahu kalau aku bagi tak sesuai pada kamu. Kalau aku bagi pada kamu mungkin kamu lupa kepada aku. Kalau aku benarkan apa yang kamu minta mungkin kamu tak akan minta lagi. Sebab itu ada sebabnya. Yang ketiganya Allah tangguh. Allah tak bagi sekarang, akan datang Allah akan bagi. Mungkin dalam syurga Allah bagi. Jadi sebab itu bila kita tengok orang yang macam-macam perangai dia tapi Allah bagi macam-macam nikmat pada dia, jangan susah hati. Itu bukannya yang tumpuan kita sebenarnya. Balik pada 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Ya, begitu cantik sekali saudara. Kurang-kurang boleh memujuk hati kita bahawa tidak mesti yang baik itu adalah baik, tak mesti yang tak baik itu adalah tak baik. Segalanya adalah dikurniakan oleh Allah sama ada baik ataupun buruk. Cumanya hanya hikmah dan rahsianya hanya Allah saja yang mengetahui. Tinggal kita mencari rahsia tersebut. Baik Ustaz, ada satu persoalan lagi. Kadang-kadang benda ini ada juga berlegar persoalan di sekeliling masyarakat kita. Ada yang bertanya, Allah dalam Quran disebut pada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kalau orang tanya pada aku, kata aku ni dekat, aku jawab setiap permohonan." Soalnya sekarang, adakah semua doa? Maksudnya, katakanlah orang nak beli nombor. Dia beli nombor DAM 299. Dia pernah, "Ya Allah, bagilah aku first class apa benda dapat nombor 1 nombor ini," misalnya. Ataupun orang nak buat maksiat, berdoa, "Ya Allah, janganlah ada penguatkuasa, ada boleh." Adakah Allah akan kabul semua doa? Kalau ikutkan ayat tadi, Allah akan kabul semua. Ya. Tafsiran Ustaz. Jadi dalam surah Al-Baqarah 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ayat yang sangat cantik. Ayat yang sangat romantik lah kita sebut. Ayat yang romantik. Allah kata, kalau orang tanya pada kamu, wahai Muhammad, di manakah Tuhan? Aku susah, Tuhan tak tolong ke? Aku doa, Tuhan tak makbul ke? Di mana Tuhan? Katakan Muhammad, aku dekat dengan mereka. Cantik tak ayat dia? Cantik romantik. Allah kata, aku dekat dengan mereka. Tuhan yang maha gagah, Tuhan yang maha perkasa, punya dekat. Allah kata, aku dekat dengan kamu. Mintalah kepada aku. Aku akan makbulkan permintaan kamu. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Jadi ayat inilah satu ayat yang sangat istimewa dalam Al-Quran, Suratul Baqarah 186. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bahawa Allah sangat dekat dengan kita. Bila Allah dah dekat dengan kita, kenapa kita tak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi timbul persoalan di sini, adakah doa jahat pun dijalankan? Doa jahat pun dimakbulkan. Nak sihir korang, khianat korang, jadi nak suruh buncit, nak suruh santau. Kadang-kadang nama dia istidraj. Di sini balik kepada satu kaedah nama dia istidraj. Allah Taala sebut dalam Quran, "Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan." Bila manusia ni lupa kepada Allah, bila manusia ni engkar kepada Allah, Allah akan bagikan kepada kenikmatan, dibukakan pintu rezeki daripada langit bumi dapat ke dia. Allah bagi sungguh pada dia. Hai, aku tak semayang pun dapat, aku tikam nombor ekor pun kena, aku tak puasa pun kaya. Pada masa itu dia lupa. Sehinggalah dia bangga. Hatta idza farihu. Dia bangga, dia sombong dia. Allah kata, akhaznahum baghtatan. Kami akan tariknya secara tiba-tiba. Pada masa itu faizahum mublisun, baru mereka tahu. Sebab itu di sini kita kena lihat Allah dia bagi dalam bentuk istidraj. Jadi bukan maknanya Allah sayang pada kita semua, tidak. Kadang-kadang Allah bagi, kadang-kadang Allah tak bagi. Tapi kadang-kadang Allah bagi itu sebagai bentuk supaya kamu terus lupa dan akan disentap secara tiba-tiba. Ini yang sangat menakutkan kita kalau orang yang pegang kepada Allah, yang pegang pada hadis Nabi SAW. Inilah al-istidraj, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil tangga-tangga tu ya. Maknanya Allah Taala bagi nikmat itu bukan sebab Tuhan sayang. Saya suka dengan ayat ustaz tadi, bukan tanda Allah sayang, tapi Allah nak jahanamkan kita. Satu tangga diberikan nikmat, tangga. Rupanya di penghujung tangga itu dah tak ada dinding lagi.
akhirnya dia terus jatuh ke gaung yang paling dalam sekali. Sebab itu kalau kita melihat nikmat yang dapat kepada kita belum tentu itu tanda Allah sayang. Mungkin apa yang kita dapat bukan kerana doa kita, tetapi kerana doa-doa orang lain yang di sekeliling kita. Cantik sekali huraian daripada Ustaz sebentar lagi. Banyak lagi sebenarnya yang boleh kita bincangkan tentang tajuk doa ini. Persoalan-persoalan yang semasa hari ini berlaku tentang bagaimana kaedah berdoa, apakah doa yang baik, apakah doa yang buruk dan bagai-bagai lagi. Namun saya fikir kita akan beristighfar dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Halakah tak tengok rugi. Jangan ke mana-mana. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saudara kerana masih setia bersama kami hingga ke jam ini bersama menerusi halakah membincangkan satu tajuk iaitu doa, satu tajuk yang ringkas, yang mudah tapi sebenarnya sangat memberi kesan dan impak besar kepada kehidupan kita sebagai hamba Allah. Kita sembang-sembang tajuk ini secara santai bersama dengan tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kazim Ilyas, Pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah Ipoh. Baik Ustaz, kita sambung lagi nak bincangkan tajuk ini. Semakin menarik bincangan kita. Sekarang ni kita ada banyak pendapat di sana-sini yang mengatakan kita ni doa baik pada orang, doa buruk pada orang. Ya, masing-masing ada pendapat. Tapi bagaimana kita nak jambatankan beberapa pendapat ini? Apa justifikasi sebenar antara kita nak doa kebaikan kepada orang atau doa kesedaran kepada orang atau doa nak menjahanamkan orang? Macam-macam lah. Apa justifikasi kita? Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf. Ayat yang ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan tadarru', dalam keadaan penuh kekhusyukan, dalam penuh kerendahan jiwa, dan dalam keadaan wa khufyah, dalam keadaan bukan menjerit-jerit, bukan dalam keadaan yang Allah bukan peka. Kita nak berdoa kepada Allah, Allah bukan peka. Benda ini berlaku kepada seorang laki-laki yang berdoa menjerit-jerit. Kemudian Rasulullah kata, wahai laki-laki, yang kamu minta itu ialah kepada Allah yang Maha mendengar. Sebab itu Allah katakan di sini wa khufiyah, dalam keadaan kamu berlemah lembut di situ. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampau-lampau. Di sini melampau-lampau di dalam apa? Melampau-melampau dalam cara permohonan doa. Melampau-lampau dalam permintaan doa. Jadi dua doa itu. Sebab itu bila kita lihat di sini di antara perkara yang dilarang kita berdoa ialah tentang kemusnahan, tentang kerosakan kepada sesama Islam. Di sini kita kena lihat bahawa Allah Ta'ala sebut orang yang memutuskan silaturahim dalam doanya adalah orang yang tidak akan dimakbulkan doanya. Sebab itu disuruh perkataan yang baik, minta perkataan yang baik. Kalau kita lihat, kalau kita berdoa tentang kehancuran sesama umat Islam, siapa lagi yang nak sembahyang di bumi Malaysia? Kita cakap pada konteks Malaysia. Kalau kita doakan kehancuran kepada umat Islam, siapa lagi yang nak sujud pada Allah? Dan kita hancurkan sesama umat Islam. Bukankah kita lebih baik, kita menggunakan perkataan yang lebih baik? Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, ya Allah. Berilah petunjuk pada mereka, ya Allah. Bukankah benda ini yang disebut oleh Nabi SAW? Nabi kata bila kita nak mengajar orang ke arah Islam, Nabi kata ada 4 cara. Nombor 1, Nabi kata wasaddidu, luruskan hati kamu. Kemudian Nabi kata apa lagi? Nabi kata waqaribu, hampirilah dengan mereka. Kalau kita nak mengajar orang ke arah Islam, nombor 1, luruskan hati. Niat aku kerana Allah. Yang kedua, Nabi kata waqaribu, jadi kawan karib mereka. Dalam kawan karib kita boleh menegur tuan-tuan. Saya kawan karib kepada Ustaz Bat. Saya boleh tepuk belakang dia, Bat, semayang Bat. Kan senang. Maknanya kita mendekati mereka. Yang ketiga kata Rasulullah, wa abshiru, hendaklah kamu gembirakan mereka, sukakan mereka. Tiba-tiba kita menakutkan mereka, itu dia akan lari daripada kita. Dan yang keempat kata Rasulullah, hendaklah kamu berdoa, sebut nama mereka pada waktu pagi, pada waktu petang dan pada waktu hampir habis malam itu. Doa, sebutlah mereka, ya Allah, berikanlah kebaikan dan hidayah kepada mereka. Bukankah itu yang sesuai yang disebut oleh Allah dalam Quran, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka untuk kita ini melampau-lampau dalam permintaan doa kita. Bukankah kita lebih baik
berkasih sayang. Sebab Allah Ta'ala kata, inna rahmatallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang yang berbuat kebaikan. Jadi bila kita mendoakan kepada orang itu kebaikan, bukankah itu termasuk dalam golongan muhsin? Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu kita boleh berdoa apabila kita dizalimi. Baik. Ya, boleh berdoa. Kita dizalimi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni dihutang tapi dia tak bayar hutang. Berilah kebaikan pada dia, ya Allah, untuk gerakkan hati dia bayar hutang. Pun kita tak boleh sebut ya Allah buncitkan perut dia. Ya pun tak boleh juga. Boleh tahap macam itu. Kita doa dizalimi. Sebab Nabi kata ada 3 doa yang mustajab. Ya, salah satu la hijab, ya, akan jadi tidak ada hijab, mustajabul lahun. Ada 3 benda. Yang pertamanya da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang keduanya da'watul musafir, doa orang yang musafir. Dan yang ketiganya ialah da'watul walidain ala waladi, doa mak bapak kepada anak-anak dia. Jadi di sini kita lihat doa orang yang dizalimi. Kita dizalimi setakat mana? Dizalimi setakat mana? Jadi kalau setakat kita hilang kasut di masjid, ya Allah, siapa yang curi kasut aku, biarlah kaki kudung. Itu melampau. Beli kasut pun RM2.5 je, cakap banyak. Di sini kita lihat sebagai seorang yang beriman, kita doakan yang terbaik kepada mereka. Dengan hidayah itulah insya-Allah mereka akan menyokong kita bersama dengan kita. Sepatutnya begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Cantik sungguh huraian daripada Ustaz Muhammad Kazim pada malam ini. Bagaimana kita nak jambatankan beberapa pendapat tentang persoalan wajar atau tidak kita mendoakan kepada seorang itu, kebaikankah, keburakankah, nasihatkah, bagai-bagailah. Jadi banyak yang dibincangkan pada malam ini. Ada perkara-perkara yang kadang-kadang legally right tapi morally-nya wrong, tidak berapa sesuai untuk kita nak mengamalkan atas dasar prinsip silaturahmi sama kita. Kita sambung Ustaz, kadang-kadang ada juga yang masyarakat kita pun kadang-kadang terjebak juga doa pada Allah tapi dia punya tahap rasa Tuhan nak makbul tu susah. Contoh dia nak ambil SPM baru-baru ni, doa ya Allah aku nak dapat bagus keputusan, tapi jauh sudah hati tu tak berapa confident lagi, tak yakin lagi. Dia nak dapat bulat keyakinan itu agak sukar. Siapa-siapa sajalah orang, kadang dalam hal perniagaan kah, dalam politik kah, dalam pekerjaan kah, dia tak dapat nak dapatkan confidence itu, keyakinan Allah nak. Bagaimana Ustaz kita boleh kongsi pada malam ini, nak beri tips pada masyarakat dan untuk kita amalkan, nak dapat bulat keyakinan Allah pasti makbulkan. Ya. Saya teringat lagu Jamal Abdillah. Begini kisahnya nasib diriku, tak henti dilanda derita, kembara di rantau mencari sinaran bahagia. Jadi bila kita lihat lagu tahun 70-an punya lagu, apabila kita terlalu banyak mengeluh, orang pedak sebenarnya. Sebab tu kalau kita berusaha, di samping kita berdoa, kita berusaha. Macam saya sebagai bos, kadang ada pekerja saya mengeluh je, Ustaz, anak saya sakit, Ustaz. Pedak aku. Tapi kalau tengok Ustaz saya susah, Ustaz, tapi saya berusaha, kita sendiri tengok dia berubah. Dia nak mengubah nasib diri dia. InsyaAllah kita akan bagi sokongan. Di sini Allah Ta'ala Maha berkuasa. Ya Allah kata, Udu'uni astajib lakum. Kamu minta pada aku akan bagi pada kamu apa yang kamu minta. Maknanya kita kena yakin. Tetapi bukanlah yakin maknanya, ya Allah bagilah aku kaya. Aku yakin kau bagi aku kaya. Tiap-tiap hari lepak kedai kopi. Bila nak kayanya? Bukan kata dia tak kaya, toki kedai tu pun tak kaya. Sebab dia je lepak, paling tak masuk, kursi dah penuh. Di sini kita kena lihat tentang usaha, tentang konsep usaha. Sebab Allah dah kata dah, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah nasib diri mereka sendiri. Di sini letaknya bahawa aku dah berusaha. Sekarang aku tawakal, aku berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan. Insya-Allah kita buat. Sebab itu dalam konsep puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita puasa dulu. Kita tak makan daripada siang daripada subuh tadi, tak minum, tak buat apa yang batalkan puasa. Dah habis dia orang azan maghrib, baru kita sebut ya Allah, aku berpuasa ni kerana-Mu ya Allah. Aku hari ni aku buat ibadat ni kerana-Mu ya Allah. Terimalah ibadatku ya Allah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru datang pengharapan. Ini doa ya Allah bagilah aku berjaya, tapi baca buku malas.
Ada orang yang minta Tok Bomo jampi pensil. Kan mak dia. Bawa pensel, bawa madam, jampilah Tok Bomo. Anak saya nak periksa, jampilah. Marang kerapu, marang skaper, jampunya. Masa tengah jampi tu, anak Bomo lalu je. Pakai seluar pendek je. Habis doa, mak tanya, siapa tu Tok Bomo? Itu anak saya. Apa dia buat sekarang? Buat apa? SPM pun tak lepas. Jadi macam mana Tok Bomo anak dia fail macam mana? Jadi ada orang yang dah jampi pada pen. Kalau tak baca buku, macam mana nak lulus? Doa lah macam mana pun. Ini yang kita kena faham, konsep ikhtiar, konsep berusaha, kemudian tawakal dengan doa dan sebagainya kepada Allah Taala. Baik, saya cuma sebelum kita nak pergi kepada istighfar sekejap lagi, saya nak kita sama-sama share ataupun kongsi dengan penonton kita tentang masalah masyarakat kita sekarang ni Ustaz. Dia tak ambil berat sangat pasal makan minum. Dia tak perasan bahawa benda itu sangat berimpak besar kepada doa. Bagi apa kita boleh share kepada mereka? Ya, kita kena lihat kenapa doa aku tidak makbul. Baik. Ya. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya pergi doa dekat Kaabah, Ustaz. Tapi tak makbul pun. Sebab kamu minta pada Kaabah. Kenapa tak minta pada Allah? Itu nombor satu. Yang kedua, kenapa doa tidak makbul? Kamu yakin pada Allah, kamu sembah Allah, tapi kamu tak yakin pada Allah. Macam mana doa nak makbul? Kamu kata kamu sayang Rasulullah, tapi kamu tak ikut sunnah dia. Macam mana doa nak makbul? Kamu kata kamu percaya pada Quran, tapi kamu tak ikut Quran. Macam mana doa nak makbul? Makan minum kamu kotor. Bagaimana nak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Makan minum kita tak jaga. Siapa masak? Masak betul ke tidak? Basuh ke tidak? Harta ni syubhah ke tidak? Haram ke tidak? Duit jumpa pun makan. Ya, kadang-kadang buah rambutan tepi jalan tu, itu pun dipetik buat balik bagi pada anak. Kadang-kadang dia jumpa lori ikan terbalik. Lori ikan terbalik tepi jalan, dah turun dalam longkang. Ya, diambilnya ikan, diselamatkan ikan, tak diselamatnya lori gitu. Driver lori. Yang driver lori kata, tolong, tolong. Dia kata, sabar, ambulans sampai. Aku selamatkan ikan dulu. Dia bubur dalam raga motor, dia patah balik. Dia suruh isteri dia masak. Rezeki pahai, patut gatal tangan. Dia kata. Macam itu dia nak suruh doa. Macam saya rasa tidaklah. Kamu sendiri tidak berlaku baik. Macam mana Allah nak baik pada kamu? Di sini Allah Ta'ala kata, jadilah orang baik. Allah akan makbulkan kita. Termasuklah jadilah orang baik ialah menilai percakapan, mulut kita, makan minum kita, duit kita, semuanya itu menjurus sama ada Allah nak makbul atau tidak makbul doa. Kalau makanan haram, saya rasa susah. Sebab itulah salah satunya, kalau doa kita tidak mustajab, tuan-tuan di rumah, kakak-kakak di rumah, cuba cek tengok. Ada tak benda yang tak betul yang kita masukkan dalam perut kita, perut anak-anak, dalam rumah kita? Itulah salah satu punca kenapa doa tidak makbul oleh Allah. Baik, satu penutup yang begitu baik sekali daripada Ustaz Kazim sebentar tadi. Satu persoalan yang kita perlu jawab secara jujur pada malam ini. Agaknya kenapakah banyak sungguh doa yang kita panjatkan ke hadrat ilahi tapi masih lagi belum diselesaikan oleh Allah. Barangkali apa yang kita masukkan ke dalam tubuh badan kita ini ada perkara yang tidak digemari olehnya. Begitu indah sekali nasihat yang diberikan oleh Ustaz sebelah tadi. Baiklah saudara, kita akan beristighfar dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Seperti biasa, halakah tak tengok rugi, jangan ke mana-mana. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami hingga ke saat ini. Sedar ataupun tidak, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan kita di dalam halaqah Akar Tradisi Ilmu. Pada malam ini membincangkan tajuk doa, tajuk yang ringkas tapi sangat signifikan dalam kehidupan kita, bersama-sama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kazim Ilyas. Ustaz, seperti biasa di penghujung pertemuan halaqah, kita akan beri peluang kepada Ustaz seluas-luasnya untuk memberikan apa pelan tindakan, apa perkara-perkara yang kita boleh bagikan poinnya kepada para penonton kita untuk sama-sama kita amalkan, sama-sama kehati dengan tajuk doa malam ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, bila kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-56, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita tentang pesanan Allah pada kita, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nombor satu, Allah kata, jangan kamu rosakkan muka bumi ini selepas Allah telah memperbaikinya. Allah telah menjadikan dia begitu baik sekali. Maknanya sebelum kita berdoa tu, kita jangan buat kerosakan. Jangan kita buat kerosakan sesama makhluk. Jangan kita buat kerosakan kepada manusia, kepada haiwan, kepada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ini pesan.
Menunjukkan seolah-olah kepada kita, kalau kita nak minta kepada Allah, kita kena jadi orang yang bersih dulu. Jadi itu seolah-olah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf itu. Jadikan, jangan kamu buat bumi ini rosak. Begitulah hubungan kita. Hubungan kita dengan mak bapak. Jangan jadi rosak. Hubungan kita dengan suami isteri jangan rosak. Hubungan kita dengan anak-anak jangan rosak. Benda-benda ini kadang-kadang menjejaskan doa yang nak dimustajabkan. Banyak orang yang tidak menjaga hati, tak menjaga mulut. Dia tak jaga mulut. Bila dia tak jaga mulut, Masya Allah, macam mana dia nak berikan doa daripada orang? Kadang-kadang tuan-tuan, kita kena lihat, mungkin doa kita tak mustajab, tapi doa orang di sekeliling kita. Kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni sakit, ya Allah, kau sembuhkanlah aku. Mungkin doa kita tak mustajab, tapi doa orang yang kita tolong, doa orang yang kita sedekah, doa orang yang kita ziarah, doa orang yang pernah buat baik pada kita, yang kita pernah buat baik pada dia. Bila dia tahu kita sakit, dia bangun sembahyang malam. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, Ustaz Badli Shah tu sangat baik, ya Allah. Dia suka tolong aku, ya Allah. Aku dengar dia sakit, kau sembuhkanlah dia, ya Allah. Itulah doa yang paling ikhlas. Doa yang tak dengar dek orang yang sakit. Doa yang orang sakit tak dengar. Tak ada doa di Mekah, ada doa di rumah dia. Bukan saya kata doa yang di sebelah ni tak ikhlas. Ikhlas juga. Tapi kadang-kadang tak ikhlas. Jamu bumbu kacang je kan. Ini pun masalah juga. Dia doa tengok nasi ayam panjang sikit doa dia kan. Tengok roti jamu bumbu kacang je. Eleh. Kedekut gila orang ni. Jadi kadang-kadang tak ikhlas juga. Tapi doa yang paling ikhlas ialah doa orang tu tak tahu pun. Dia pergi Mekah, dia telefon anak dia. Ayah, ni Ustaz Bak dia sakit, ayah. Astaghfirullahalazim, innalillah. Tak apa, nanti ayah doa. Ustaz Bak tak tahu pun. Dia doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukankah itu doanya? Sebab apa? Sebab kita berbuat baik dengan orang. Cubalah saya buat baik dengan orang lain. Cubalah saya buat jahat dengan orang lain. Tidak ada doa. Dengar ceritanya Ustaz Kazim sakit. Padan muka kata dia. Yang itu banyak masalah dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat itu supaya kita kena buat baik dulu. Baik mulut baik, senyum pun baik. Saya kata senyum ni terbahagi pada 3 lah Ustaz. Ya, kadang-kadang kita nak senyum pun malah. Nak senyum ni ada 3. Kita kena sebut 1, 2, 3. Ya, Isam 3 je. Nombor 1 senyuman yang kita sebut 1. 1. Cuba tengok bibir. 1. Itu senyum yang tak cantik. Kak Leha, marilah makan. Terima kasih. Nampak 1. Senyuman yang kedua bila sebut 2. Ini nombor berapa ni? 2. Nampak 2. Okay. Senyuman juga tapi masih tawar. Cuba sebut 3. Ini berapa ni? 3. Besar tak senyuman dia? Itulah senyuman yang paling bagus. Senyuman ini pun dah menyukakan orang. Buatlah baik dengan orang. Dan Nabi kata, tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Kamu senyum pada orang itu sedekah. Tapi kita malah senyum. Macam mana nak harapkan doa daripada orang? Nombor 2 sekali. Kemudian Allah kata apa? Wadu'uhu, hendaklah kamu minta kepada Allah dalam keadaan khaufa wa tama'a, dalam penuh ketakutan dan penuh pengharapan. Macam mana nak doa kadang-kadang tak ada perasaan takut kepada Allah. Nak mencuri pun baca doa. Nak mencuri bismillah inna fatahna. Siap baca doa pun buka lagi tu. Macam mana tidak ada perasaan takut? Memang Allah mustajabkan tapi tak lama. Sejahat sepandai-pandai tupai melompat jatuh juga. Sebab tu kita nak minta kepada Allah dalam perasaan kita takut. Takut doa aku tidak makbul. Doa takut aku ni tidak dianggap sebagai hamba yang soleh. Yang keduanya kena minta dalam keadaan penuh pengharapan. Cuba tengok style berdoa. Adakah penuh pengharapan? Kadang-kadang tangannya bila doa tu imam, makmum di belakang, tangan di atas peha. Nak bagi, tak bagi sudah. Amin. Nampak? Maknanya tak mengharap. Dah begitu. Ada yang bila berdoa tutup mulut. Amin. Amin. Nampak? Ada yang buka macam tu. Amin. Apa yang buka ni? Luas sikit. Kata dia. Ada yang bila berdoa menyembang. Malam ni makan mana kata dia. Ini bentuk-bentuk doa yang tak ada pengharapan. Ya, sedangkan kita berdoa tu dengan kalimah. Di sini ada 18. Allah. Di sini ada 81. Ada 99 pada tapak tangan kita. Kita gambarkan 99 itu ialah Asmaul Husna. Kita tadah tangan itu memohon dengan nama Asmaul Husna. Tadah pada Allah. Sebab tu bila kita sembahyang, kiblat kita menghadap ke arah Kaabah. Tapi bila kita berdoa, kiblat kita sana. Doanya ke langit, minta. Di sini kita tadah. Bayangkan kalau begini. Cuba saya datang begini, minta bantuan dekat yang berhormat.
Yang Muhammad minta bantuan. Tobatlah hum yang Muhammad tak bagi. Sebab cara minta tak kena. Kan tak? Sebab tu kita minta betul-betul ya Allah. Ya tadarru'a. Tadarru'a di situ letaknya. Cara minta. Ini minta. Sebab tu kalau ada kita buka dalam hadis, Nabi rapatkan jari dia dan ibu jari dibuka macam itu. Cara berdoa aja. Berdoa begitu. Ada pula timbul masalah, dia kata, Ustaz, apa hal orang doa macam ini? Ini dah doa macam ini lah, kami tolak bala macam ini pula. Ada macam ini pula. Sebenarnya kalau kita nak macam ini. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kemurahan rezeki padaku, ya Allah. Berikanlah rezeki yang terbaik. Kita minta. Tapi kebiasaan kita, kalau kita tak nak, kita akan cakap macam ini. Kita pergi kenduri kahwin. Kita tambah makan nasi, bismillah makan nasi. Tuan rumah nak tambah. Kita dah kenyang. Tuan rumah, Ustaz, tambah lagi Ustaz. Apa kita buat? Cukup, dah kenyang. Nampak? Ada tak kata Ustaz, tambah lagi Ustaz? Cukup. Lagi dia tambahlah. Sebab itu di situ kena lihat. Tak salah berdoa macam ini. Sebab doa bukan letak pada tangan. Doa letak pada mulut. Doa letak pada hati. Sebab tu ada orang yang berdoa dengan hati. Dia berdoa dengan hati. Ya Allah, mereka zalimi aku, ya Allah. Dalam hati. Ada orang yang minta dengan mulut. Ya Allah, murahkanlah rezeki aku. Mulut. Sebab tu bila tangan, ya Allah, aku tak mahu, ya Allah, aku tak mahu. Nampak? Macam orang nak kena rompak. Tolong jangan apa-apakan saya, tolong. Dia minta tolong. Dia bukan macam ni, tolong jangan rompak. Lagi rompak dia. Jadi sebab tu pertikaian tentang tangan tu pun nak gaduh. Ada ini. Itu menunjukkan nak atau tak nak. Jadi tak nak kita sebut begini. Nak kita sebut begini. Itu doa. Yang pentingnya doa. Ya Allah, janganlah timpakan kami bala. Ya Allah, angkat kalau kami tak nak bala. Ya Allah, tolong ya Allah. Itu maksud dia. Taklah jadi satu kesalahan. Begini pun boleh, begini pun boleh. Tetapi kalau begini menunjukkan kita betul-betul tak nak. Benda yang jahat, simpan malaikat lah. Simpan malaikat nampak. Mana dah simpan malaikat lah. Itu gitu adalah. Itu nama dia John Cena. Wrestling punya orang. Gitu minta dia. Jadi kita lihat di sini bentuk doa itu. Kalau boleh kita minta dengan perasaan bersih, jiwa bersih. Kita rajin sedekah dekat orang. Kita tolong orang. Kita bantu orang. Baca Quran selalu. Dan yang paling penting sekali, hendaklah kita selalu berdoa waktu kita lapang. Sekarang waktu kita kaya, doa tak? Waktu kita senang, doa tak? Waktu kita sihat, doa tak? Waktu kita lapang, doa tak? Kadang-kadang kita tak doa. Kita hanya doa waktu susah. Cubalah kita berdoa dan beribadat pada waktu-waktu yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah bila kita ditimpa kesusahan, Allah akan mustajabkan. Sebab dia adalah seorang yang sentiasa meminta dan aku akan makbulkan doa dia. Itulah maksud Ud'uni astajib lakum. Wallahu a'lam. Jazakallah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kazim Ilyas yang begitu cantik sekali huraian beliau pada malam ini tentang tajuk doa. Ingat Allah di masa kita senang, nanti Allah akan ingat kita di masa kita susah. Jadi saudara, banyak sungguh mutiara kata yang kita dapat pada malam ini, walaupun tajuknya begitu ringkas, iaitu berkaitan tentang doa, namun banyak memberi kesan kepada diri kita setakat mana kita mengamalkan doa selama ini, rajin ataupun tidak, jujur ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak kita dalam doa kepada Allah. Namun saya simpulkan perbincangan pada malam ini, yang penting dalam kita hubungan dengan Allah untuk mendapatkan sesuatu, selain daripada doa seperti yang disebutkan Ustaz tadi, mesti ada elemen-elemen lain yang disebut sebagai DUIT ataupun duit, iaitu doa, usaha, ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kazim Ilyas, Pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah Ipoh, seorang pendakwah yang sudi bertandang ke teratak halakah pada malam ini. Baiklah saudara, insya-Allah kita akan melabuhkan tirai halakah pada malam ini. InsyaAllah pada kesempatan minggu hadapan kita akan membincangkan satu tajuk yang begitu menarik. Saudara pun dah melihat promo ataupun wawan sebentar tadi berkaitan tentang Tanah Madinah. Apakah agaknya yang akan kita bincangkan tentang Tanah Madinah ini? Sudah pasti begitu menarik sekali untuk kita sama-sama ikuti perbahasan pada minggu hadapan. Dan sebagai makluman juga, perbincangan kita tidak panjang kerana masa tidak mengizinkan. Kalau saudara ingin berkongsi pendapat, memberikan sebarang maklum balas kepada tajuk malam ini, saudara boleh berkunjung ke Facebook kami di Halakah TV 9. Dan juga kepada yang tidak berkesempatan menonton pada malam ini, boleh sekali lagi menonton siaran ulangan Halakah setiap Selasa jam 9 pagi di tonton.com.my. Begitulah sembang-sembang Halakah pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan.
Mudah-mudahan kita bertemu pada minggu hadapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Astaghfirullah.